أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا ورب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam hormat kepada penuntut-penuntut ilmu semua. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala saat itu dah taruh ke umur kita lagi boleh mengadakan majlis ilmiah pada hari ini. Jadi alhamdulillah. Jadi tak lepas daripada raya tak beberapa hari ini dah. Jadi saya pun ucap maaf zahir dan batin lah sekali lagi kepada penuntut kita semua saat itu. Maka kita pun tak sewi jadi lewatkan masa lagi tetengah sama pengajian kita saat itu. Mula-mula saat itu kita tetengah buat pengajian penawar bagi hati. Letak nabi kota pada bulan puasa tak ada kota. Maka itu kita akan sambung seterus lagi Maka dalam jadual kita pengajian kita ni ada perubahan sikit kita nak tambahkan pengajian lagi satu kitab lagi iaitu kita tengah kitab Muhimmah. Nama kitabnya Muhimmah. Jadi kita nak baca kitab Muhimmah 3 hari, penawar bagi hati itu 3 hari tu gila gitu Satu masa saat itu kita dah dah iaitu pada masa pukul 1:30 petang. Lebih kurang gitulah, ada lewat sikit sebanyak pun harap-harap maaf lah tu masa doktor tu masa tu lah. Jadi alhamdulillah. Maka sambungan mengaji kita tengah kitab Jawi sikit sebanyak, muzakarah sikit sebanyak. Kita hari ni kita nak baca sebagai nama mukadimah. Kita nak baca ni kita nama kitab Muhimmah tengah bercara hal keluarga. Tengah kitab ni dak bercara tengah keluarga. Iaitulah nak bercara suami isteri. Lihat keluarga saat ni tu gapo kata syarat tutup di atas. Tak kalau kita saat itu berkeluarga. Saat itu hak di antara kurang parah berkeluarga saat ni dia adalah hak di atas suami, wajib di atas isteri gapo. Hak di atas isteri yang wajib bagi suami saat itu gapo. Oleh kerana apa kita nak bacakan kitab ini ni? Oleh kerananya banyak sekarang saat itu. Pemuda-pemudi saat itu banyak ada majlis walimatul arsi saat itu. Ada pernikahan kahwin saat itu.
Banyak dah pada hari ni. Tak ada nak lepas puasa ada dah majlis akad nikah apa tu ni. Lepas tu tu. Maka bagi mereka yang tak ada tahu lagi hak tetangga di antara suami isteri sana itu banyak lagi lah deh. Tu. Lepas tu kita pun inginlah nak jemput bacakan kita ni sebagai baca ala qadar deh, ala qadar. Baca ala qadar tahu sikit-sikit sebanyak pakah-pakah. Gapo kata hak di atas suami sana itu gapo dan hak di atas isteri itu gapo. Tu. Supaya tak siwi jadi, kita tahu sana itu, kita boleh beringat. Kalau kita boleh mengaji kitab ni kita boleh beringat sikit-sikit banyak sana itu. Cuma kan hak-hak dia sana itu sebut lagi kitab lain sana itu banyak lah dia. Banyak. Tu. Kalau kitab ni kalau kita tahu sana itu boleh jaga diri kita lebih-lebih lagi pada masalah ni. Dah, pada masalah ni nak gayak katanya tetangga mengaji orang learning sana itu dah. Nah dak ke pondok pun payah kat dah lah ni. Boleh ngaji pondok sana itu. Tu. Boleh mengaji hukum-hukum agama sana itu kurang nak kita lah ni dah. Hak mana boleh ngaji alhamdulillah, hak mana tak boleh ngaji ngaji yang cara ni pun tak ada masalah, cuma dah di atas jalan manfaat sana itu kita ingin nak bacakan kitab ni dah sebagai apa? Sebagai diri kita sendiri dan penutup-penutup ilmu kita lagi dah. Tu. Oleh kerananya duk jadi tak senang banyak di kalangan duk bersuami isteri tak senang saat ni tu. Apa puca sebab dia tu gapo banyaklah masalah. Boleh duk jadi tak senang di antara keluarga saat itu. Oleh kenapa? Kerana tak tahu hukum syarak gapo kata duk royak. Hak tu duk royak saat itu. Hak syarak tutup di atas apabila kita berkahwin dah. Hak syarak tutup di atas kita tu gapo kata kita kena tahu. Kebanyakan orang kita saat itu tahu ala qadar. Tahu sikit-sikit. Tahu tak meliputi, tahu tak merapi lagi. Sabit tu duk jadi tu. Sabit tu duk jadi. Wak mudah-mudah kadang-kadang. Tu. Tak ambil tahu sikit habuk. Keluarga ni tak boleh lah deh. Orang kita sana itu hidup payah nak buat keluarga nak nikah. Lepas tu, maka di antara dua tu ada hukum dia lah. Dia ada cupcake dia. Dia ada batasan dia. Ya, ada syakat dia. Dia ada syakat dia. Alhamdulillah. Dah. Kemudian tak saya panggilkan kali lagi. Kita startlah mula pengajian kita ni. Dah. Tu. Dia katanya bismillahirrahmanirrahim. Jadi minta maaf dah. Mana-mana penutup-penutup kita duk tengok pengajian kita saat ni tu. Hak tengok semasa learning dan hak tengok lepas lah ni tu. Lepas ni tengok yang lang saat ni tu. Apabila tengok dah minta tolong lah dah. Minta tolong pecek like, pecek share, pecek tiktam lah lagi lah dah. Itu sebagai nak menghidupkan. Tu. Penolong demo di segi tu kita minta sana itu sebagai nak menghidupkan faith kita oleh kita sana itu terus menerus di dalam pengajian lagi. Tu minta lah dengan sebesar-besar hati dengan keikhlasan. Tu tolong share, tolong apa dah? Kod like, kod share tiktam itulah deh. Itu sebagai nak menghidupkan faith. Kalau lah demo tak tolong situ, demo tak share, tak apa. Tu ya faith kita saat ni tu ia akan tak jadi nak lama dia panggil. Ya ada masa dia, ya ada sakat dia, ya ada apa? Une dia. Tu. Live Facebook ni ya ada une dia. Kalau lafaz kita saat ni tu tak pakat tolong, tu tak ada nak boleh panggilkan pengajian kita saat ni tu lama mana tu kita tak tahu dah. Wallahu a'lam. Itu di atas aku sokongnya dan pertolongnya di atas penutup ilmu lah. Wa ilmu ibu, wa ilmu bapa, wa ilmu pemuda-pemudi, wa ilmu saudara-saudara kita saat ni tu. Tu kita minta lah dengan sebesar-besar hati, minta tolong situ. Sikit ya deh. Kita tak ada nak minta duit pun kali. Minta nak menghidupkan faith kita ni ya. Tu. Ngajar saya tu dengan ikhlas hati sungguh. Jadi alhamdulillah tengok dah kitab ni katanya bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama yang ialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mana Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuhan yang amat barah, Tuhan yang amat mengasihani siaplah kepada hamba dia. Itu dah. Itu tak saya baharah dari segi bismillah tu dah. Tu kita masuk isi ya selalu. Ya katanya alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina wal mursalina. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu sebagai ketebah bahasa Arab dia tu. Hati tengoknya amma ba'du.
Dia kata adapun kama dia daripada itu dah, kama dia daripada bismillah, kama dia daripada hamdalah dan selawat dan saleh saat itu. Terus. Kama daripada tu saat itu kita tak tahu tak royak lagi ni dekat saya nak mengaji kitab ni pengarangnya bagi dia kitab ni. Dah tak jauh ni iaitu pengarangnya bagi Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Tani. Orang Tani kita juga karangnya kitab ni dah. Orang Tani kita karang kitab ni. Tu bukan orang Arab, bukanlah orang Brahmo, orang Jawa lain tak. Orang Jawi hak negeri Tani. Bukan ni dah. Hak Fatani kita ni. Tu. Tu. Dah. Apa kita dah. Banyak lagi lah orang-orang kita saat ni tu tak boleh mengaji kitab saat ni tu. Lain apa? Tua tak ada nak mengaji dah. Tu. Hak ada kekuasaan ada kekuatan lagi ni. Pakat-pakat mengaji, pakat-pakat sokong kita jauhi kita saat itu. Banyak lagi kita jauhi kita tak ada baca. Dah. Tu orang tengok orang Tani kita saat itu karya kita saat itu utuk dia. Kaca punggah kita arak saat itu utuk kepada Fak Hakri hari ni. Tapi itu banyaklah lah ni dah. Banyak-banyak ada ngaji saat itu. Tak kena kita jauhi, tak kena kita turah tak kena kita pengarah orang-pengarah ni. Farah ulama-ulama Tani dulu duk pengarah saat itu tak kena banyak lagi. Tu. Bagi kita deh. Tu. Bakat mengaji. Hak ulama kita saat itu mengarah kita dia saat itu. Tengok, ya katanya, adapun kama dia daripada itu, kama dia daripada bismillah, selawat, alhamdulillah, selawat dan saleh sana itu. Ya katanya, maka inilah suatu muhimmah. Tu. Maka inilah suatu, ya kata. Maka inilah, iaitu bagai yang lagi akan datang ni lah. Maka inilah bagai yang lagi akan datang ni. Itu ya katanya, suatu muhimmah. Tu. Suatu muhimmah mana yang ditakut atas tiap-tiap perempuan yang bersuami. Tu. Suatu muhimmah ni ya katanya yang ditakut atas tiap-tiap perempuan yang bersuami. Dia tekan dah mula tu dah. Ada ingat tu. Dia tekan dah. Dia nak berat ke mana kita ni? Nak berat ke mana? Nak berat pergi ke padanya perempuan yang bersuami dah. Orang tino hak duk nikah kahwin dah. Hak ada tok laki dah. Ya katanya apa? Iaitu yang ditakut atas tiap-tiap saat itu. Perkara hadap bime-bime takut di atas perempuan yang bersuami, yang bernikah kahwin dah, ada tok laki dah saat itu. Dia katanya mengerjakan pekerjaan yang jadi derhaka akan suaminya. Tu. Hak tu hak dia kata hak yang ditakut di atas tiap-tiap orang perempuan ada suami dah, ada tok laki dah, dia katanya mengerjakan pekerjaan mana yang jadi derhaka akan suaminya, suami bagi perempuan, suami bagi tim. Hidup kerja, hidup buat tentang perkara yang jadi derhaka yang duk diletak di atas suami. Tu. Ni, hak yang nak mengarang kita ni nak royak hal tu. Muhimmah yang ni yang ditakut atas tiap perempuan yang bersuami. Itu apa? Mengerjakan pekerjaan yang jadi derhaka akan suaminya. Tu banyaklah lah ni tu. Dah. Tengok kadang-kadang nikah tak ada siapa setahun. Bercerai tolak 3 gaduhnya. Dah, orang kita saat ni tu. Tak tahu. Tu. Banyak masalah lah ni. Banyak nikah. Banyak cerai. Oleh kerana apa? Tak ada keberkatan dalam nikah kahwin. Nikah sekadar katanya nak menseronokkan, nak melepaskan hawa nafsu saat ni tu. Tu ya payah tu. Dah. Balik ke. Itulah katanya mengerjakan pekerjaan jadi derhaka akan suami. Faham nikah dah saat itu? Dah. Tu. Ya ada jugalah patai larangnya katanya di antara suami isteri saat itu. Hak suami setara mana, hak isteri setara mana kita kena wajib tahu. Tu orang tino lah ni kadang-kadang pun tak tahu mana, ngaji tak ada banyak mana. Umur belah-belah saya kadang-kadang tua nikah dah. Hak tu dah duk menikah tak seni. Tu. Jadi duk kata kok tok laki kok tu kok ni banyak perkara. Dah banyak perkara lagi, jangan gaduh deh. Jangan gaduh. Sungguh perkata temui pilihan kita ada pilihan kita ada lagi ya. Tu. Apa lagi kita kena tahu. Mengaji dulu lah, mengaji sikit sebanyak supaya nak hidup lah keluarga saat ni tu jadi manfaat barakah, manfaat. Ada kasih saya mawaddah di antara bersuami dan isteri saat itu. Tengok tu gapo yang kita ni katanya nak mengerjakan, iaitu mengerjakan pekerjaan jadi derhaka akan suaminya, suami bagi perempuan saat itu. Maka ya katanya maka wajiblah atas segala perempuan yang tersebut itu. Tengok ni. Dua kita ni.
Dia katanya maka wajiblah atas segala perempuan yang tersebut itu. Wajib. Tu dia kata. Maka wajib atas segala perempuan yang tersebut itu. Maka wajiblah atas segala perempuan yang tersebut itu. Mana perempuan tu? Perempuan yang mana? Perempuan yang bersuami saat itulah. Wajib di atas dia saat itu. Wajib ke apa? Belajar. Yakni boleh belajar. Tu. Kena ambil tahu juga, kena belajar juga, kena ada belajar ke. Tu wajib di atas perempuan yang bersuami saat itu. Dah, wajib di atas dia saat itu kena belajar. Kena belajar katik dah. Tu kena belajar. Dan mengetahui atas pada kata belajar. Kena belajar lagi pula kena ambil tahu. Tu di atas perempuan waktu saat itu, di atas perempuan yang ada tok laki dah. Mana? Hak belum nak ada tok laki, dah hak ada tok laki dah. Wajib di atas dia saat itu kena ambil tahu ke apa? Dan kena belajar ke apa? Belajar dan mengetahui saat itu akan hukumnya, hukum bekerja yang derhaka saat itu. Hukum dia. Tu kena ada hukum. Kena tahu arti hukum ke apa. Duk kacau buat benda hak suami tak kena. Duk kacau buat benda hak suami tak suka. Duk kacau buat di atas benda hak di atas suami tak tahu. Tu. Wak mau suami ada depan, wak mau suami duk belakang saat itu giduk kacau buat benda tu, apa hukum dia? Tu dah. Betul kan ingatlah dah. Pemudi-pemudi lah ni tu. Dia mau masuk minta jangan gaduh lagi lah. Kita sokan nak suruh lelaki tu deh. We tahu kata lah apa saja tentang hukum saat itu. Crop kuah,ภายในชีวิตครอบครัวsaat itu ya ada batas dia, ya ada hukum dia. Pak kita saat itu mek sikap setara mana, mek tahu setara mana. Tu. Ya payah nak boleh jadi saat itu dah. Ya duk saat itu duk leha keluarga saat itu ya nak ada tekis sikit sebanyak di antara suami dan isteri. Lepas tu tekis saat itu nak widuk leha kek hak di atas hak syarak izin. Lagu mana cara dia saat itu. Tu tengok tu. Wajib di atas perempuan tersebut saat itu kena belajar dan ambil tahu akan hukumnya, hukum mengerjakan pekerjaan yang jadi derhaka saat itu. Tu habis. Sebab apa? Supaya apa boleh kata wajib saat itu. Ilak katanya Allah. Kata hukumnya wajib saat itu. Tak buat. Wajib. Bukan wajib syar'i, wajib sinai. Tu. Wajib saat itu. Mana? Supaya apa boleh kata wajib? Supaya terpelihara segala amalannya yang kebajikan. Tu. Tu. Dia katanya. Supaya ilak kata wajib di atas perempuan ada tok laki dah ataupun perempuan yang belum ada tok laki lagi kena tahu saat itu supaya apa? Supaya terpelihara segala amalannya amalan dia. Tu. Supaya terpelihara segala amalannya amalan perempuan dia yang tersebut saat itu. Tu. Supaya nak jaga ke amalan kacau buat saat itu amalan yang kebajikan. Terpelihara segala amalan dia saat itu hak yang kebajikan saat itu. Ni kacau duk ngatik zikir baca Quran rajin, buat kebajikan rajin. Tapi di antara apa? Tapi bagi hak di atas hak suami kena taat kepada tok laki sana tak tahu. Tu duk buat benda hak suami tak kena, duk buat di atas benda hak suami duk tak izin. Belakang suami duk buat benda tu, duk buat benda ni, banyak perkara. Tu. Kalau kacau buat benda molek sekalipun dia hak suami, hak dia tak jaga terhadap suami, apa punya pasalnya? Kebajikan tu. Sebab itulah kita kena tahu saat itu supaya apa? Supaya terpelihara segala amalannya yang kebajikan. Tu So, dan lain lagi. Tu. Dan lain lagi atas pada katanya terpelihara apa? Atas sana tu. Terpelihara segala amalannya yang kebajikan dan lain lagi. Tu. Dan lain lagi banyak lagi lah amal dia buat saat itu. Berubah manfaat akan dia beroleh manfaat akan dia dan lain lagi saat itu beroleh manfaat akan dia akan para puas saat itu. Tu supaya apa? Supaya memberikan manfaat. Amalan kebajikan kita saat itu pun terpelihara jaga apabila kita tahu tentang batas dan lagi pula ada beroleh manfaat. Kita kacau jaga kita tahu tak boleh nak kata tok laki lagu ni weh. Tak boleh nak buat benda ni kepada tok laki dia tak dia apa? Dia tak kena saat ni tu. Tu. Tu tengok jagalah pakat jaga pak kita. Ultino ni pun jangan gaduh. Kita tok laki pun nak pandai, nak kata ultino saja. Ni dak awal dia tok laki mek hak dia besar tu ada ultino.
buat menapa ikut nak kata ikut bini perkata lagi. Tak timbang rasa dah. Gepai besar dah pada bini. Dak, tok laki pun kena tahu juga dah. Bukan nak berat dah betul. Oi hati pun kena tahu juga dah. Oi hati ni pun sekolah ni lah. Sepatu jugalah. Alah muda-muda budak-budak. Bini lelaki. Hak. Di antara suami isteri pun tak tahu. Apa nak jadi. Tengoklah. Nak boleh jadi ke nikah orang-orang itu bukan senang, bukan mudah. Kena tengok hari, kena madah, kena tu, kena ni. Kena buat mulut besar guys di kampung. Jadi kebesaran. Belanja kata-kata ribu, belanja saat itu Allah. Tengok mata duit hak akak le majlis nikah tu. 4-5 kali mengeluh lagi kita nak cari tak leh dah. Tengoknya, belum nak jadi, belum nak nikah saat itu, molek orang tua. Tapi apabila berlaki duduk saat itu dengan semasa demi semasa saat itu duduk timur masa-masa Allah. Kadang-kadang cerah tak khabar ingat dah hari-hari po. Tolak pun tak tahu dah tolak nak murih dak Jadi kerana apa boleh ada kisah lagu tu? Kisah kita tak tahu. Di tengah hukum batasan di antara suami dan isteri. Tu. Nak cerah pun mudah-mudah orang lain ni. Padahal bab cerah-cerah ni Nabi tak kenal sekali. Nikah Nabi sokang, dia tak nikah. Nabi tak sokang, orang tak nikah. Nikah. Padahal nikah dah, cerah, gaduh nak cerah. Nabi tak sokang. Tu. Dan nikah dah kena pakak bimbing. Tu. Kena pakak bimbing. Kena pakak tolong pergi mari. Jaga perasaan. Jaga hak di antara dua-dua saat itu. We ada hak dia, we ada batasan dia. Tu. Tak dah. Orang lain ni ada mudah dah. Tak kira tengok orang tua saat itu usaha nak boleh ada menikah orang tua senang. Deh. Tu. Habis lah ni dia tengok ni deh. Lepas puasa ni kat Allah. Aja tengok. Nanti nak perik kata. Kat madah situ, kat madah sini, puluk situ, puluk sini. Siapa pasal dia puluk ni dia pulak demo hak kita dah, kita kena lihat demo pulak. Lah demo tak ni tu. Nak demo ni pulak. Puluk-puluk ni dia pulak. Kena balas saya pergi mari. Puluk-puluk saat ni tu, panggilnya nak menghubungkan di antara silaturahmi di antara saudara kita. Gitu ya kaca dak buat puluk saat ni tu. Hubung silaturahmi di antara saudara-saudara kita saat ni tu. Itu ni katanya, dah. Tu tetangga katanya nikah kahwin. Tu. Jagalah pakak beh-beh lagi masalah ni. Sepatutlah tolong royaklah kan ibu kan bapa penutup ni kita. Mana tahu ke anak sana. Asuh hajar ti anak kita. Tolong royak ti lah. Tu. Kau nak nikah ni hajar molek no. Balik jaga tak ada nak hajar. Balik duk sekali selaming sat ni tak ada nak hajar. Kena patai lari gapo hati. Kena dijaga gapo hati. Tu. Royak lebih lagi kan anak-anak Tino kita. Anak Tino dah lagi tu. Tu. Apa pemudi saat itu pun tak ada berkahwin lagi ngoyak aja. Dah. Kita tak pandai. Kalau dia suruh ngaji dulu belum nikah, tu comel. Tu nikah dah koyak dia cik ngaji dia. Tahu tak kata gapo cik. Saat itu. Lem nikah kahwin saat itu. Kalau nak seronok di antara hawa lepas hawa nafsu saja. Tak sedek kata pemuda-pemudi, tua lah ni pun tak tahu lagi ada banyak tak ni tu. Banyak tak tahu lagi. Banyak tak tahu. Kita ni. Dah, itu pakak-pakak tolonglah. Pakak-pakak usaha ngaji. We ada ilmu sikit sebanyak. Supaya nak jaga keselamatan di antara keluarga panggil. Tu tengok ilak kita saat ni tu. Wajib di atas perempuan tu kena ambil tahu supaya terlepas segala amalannya yang kebajikan dan lagi beroleh manfaat akan dia akan perempuan saat itu. Boleh kebajikan manfaat saat itu pada akhirat no. Pak syuk kita mati no. Pak mati no. Pak Tesih mengelah kali kita saat itu nak pergi situ belaka. Pada akhirat esok saat itu. Habis. Kerana apa weh? Kerana apa boleh kata beroleh manfaat saat itu? Ilak situ dah. Kerana beberapa siksa tu akhirat esok tu. Mulut sedap sangat dah. Tu. Mulut sedap sangat nikah saat ni ikut nak kata apa kat tok laki. Tok laki suruh sikit. Buat menah suami tak suka sangka cai buat nak peracuk-peracang dia panggil. Tengok akhirat esok ada jatah tak ada balasan. Lepas ke kita? Tak lepas. Tu. Itu dah katanya beroleh manfaat sedikit, nak boleh ada manfaat di kalangan apa? Semasa kita menikah sana nak boleh ada manfaat kerana beberapa seksa nak boleh lepas pada seksa akhirat esok. Akhirat esok sana seksa banyak, seksa yang amat pedih. Pedih cara mana? Tak boleh nak royak. Sebab mati dah saat ni tu tak ada siapa boleh nak royak lagi.
Dah. Tu lah dia katanya. Nah, pada akhirat esok sana itu. Nah, kerana beberapa seksa habis. Dan azza Allah Ta'ala atas pada katanya. Dah, atas pada katanya. Dan lain lagi sana itu. Atas itu dah. Apa ni? Atas murad deh. Atas itulah. Dan lain lagi tu apa? Dan azza Allah Ta'ala. Nah, tu dan azza Allah Ta'ala. Atas segala. Dia kata sama itu. Dan azza Allah Ta'ala atas segala perempuan. Perempuan mana? Yang derhakakan suaminya. Suami bagi perempuan sana itu. Tu. Tu. Terpehlah segala amalan dia sana itu. Yang kebajik ke. Dan azza Allah Ta'ala. Tu. Kaca wajib di atas dia kena tahu sana itu. Wajib di atas perempuan. Tengok lah. Kita ni je kayak cok-cong pada retina berat sekali ni. Sebab apa? Le kalangan akhirat esok banyak perempuan banyak sekali masuk neraka, perempuan banyak sekali daripada lelaki. Kenapa? Hening. Ucap sikit sebanyak benar-benar lo si benar hak pesen hak kita buat tak. Tak ada apa duk senang selama kena tak apa. Tapi ada tu, tu ya ada tu. Duk tanda tu, duk ada dekat-dekat kita duk buat benda hak tak molek, duk buat benda hak suami tak sekena. Ya ada. Tu dah tu. Habis tu kita kena ambil tahu supaya nak lepas pada akhirat esok sana itu. Seksa lepas dah. Tak sebiar di duduk lagu langit. Mana? Kan wanita hak banyak sekali masuk neraka. Hak ni dah tak say deh. Kita tengok dia katanya dan azza Allah Ta'ala atas segala perempuan. Perempuan mana? Yang derhaka akan suaminya, suami perempuan. Derhaka sana itu di dalam dunia ini. Tu. Kena ambil tahu sana itu. Tengok dalam dunia ini. Lepas dunia ini sana itu. Dia kata, maka esok harinya sangatlah menyesal. Pada esok lah kita jatuh tu dah. Mana ada kita sana itu. Setelah tu kita jatuh. Apa maka dah. Kena tambah tu. Yakni, dia kata kena. Pada esok tu tak kena tambah. Maka pada esok harinya. Iaitu hari akhirat sana itu. Sangatlah menyesal atas segala perempuan yang tersebut itu. Sesal apa boleh kira. Allah sesah hidup akhirat Allah. Aku boleh abang molek dah. Abang juga dah. Tapi aku buat benda tak molek belakang dia. Allah nyesalnya. Mudah-mudahan itu mulalah naik kepada dunia ni. Supaya kena buat molek lagi. Buat ketaatan kepada suami. Banyak lagi. Itu ada kelebihan banyak dah. Perempuan apabila dia berkahwin saat itu. Benar molek dia saat itu. Taat kepada suami. Kebajikan dia gapo. Lagi akan datang akan sebut lagi kita ni. Besarnya. Retina saat itu. Itu. Tu kena dah. Dia kena tahu juga tu. Itu azab Allah Ta'ala atas segala perempuan yang derhaka akan suaminya di dalam dunia ni. Maka pada isyak hari tu. Pada akhirat saat itu. Dia kata sangatlah menyesal atas segala perempuan yang tersebut itu. Sesal sungguh. Boleh abai molek. Boleh abai tak tentu. Abai lari tak dengar. Abai kata apa pun. Wak tak main-main. Wak tak mikdol di mana. Hak tak ada jaga di antara. Ikut nak kata apa kepada suami dia. Retina ni dia tak boleh. Dia mulut dia sedap juga. Dia mulutnya lemak tak ada tulang. Yang tu baik ikut saya. Tapi nak ada kau dia juga lah dia. Tengok dah. Dia kata menyesal lah perempuan yang tersebut itu. Maka tiadalah berguna oleh sesanya. Tengok ni. Supaya kita ni mengajar kena dah lah. Tu. Dia katanya maka tiadalah berguna oleh sesanya sesah perempuan. Sesah pun tak ada boleh guna por. Tak ada boleh hati. Tepek dah por. Dia mati dah siapa tes akhirat esok. Cek ingat katanya buat gapo katik kebajik ke. Benar tak molek buat gapo katik begitu. Dia menyesal sana apa punya pasal lagi dah. Wasalang dah. Dia panggil yasalang dah. Selang mumung kuku dah. Tu retino dah. Tengok dia berat retino lagi kita ni pada oyate. Padahal hak oyate pun nak ada juga. Hak oyate. Yang kena wajib tunai di atas isteri pun ya ada. Lepas tu hak isteri wajib tunai di atas suami ya ada. Tengok ni yang berat kepadanya. Balik perempuan lagi. Katanya banyaklah perempuan sana itu. Hidup guna, hidup kerja kan benda-benda hak jadi derhaka terhadap suami. Begitu kita syekh ni ya wak sana itu. Untuk kita ni baik tahu dia lah. Anak-anak tani kita sana itu. Baik tahu kata belajar dia. Ini kita duk tani dah duk negeri. Dah duk pak dia dah. Nak mengaji tak kenal kita jauh. Berat dah orang kita dah. Tu. Arab pun ngaji dah. Melayu pun mengaji juga. Kita Arab ni. Ngaji kita Arab ni supaya apa? Supaya nak mentakutkan. Apa? Ilmu-ilmu yang lain untuk nak menyebarkan kepada orang-orang Melayu kita. Dah.
Tu kita orang Melayu kita ni dah tak ngaji kita orang tani. Tu dia panggil katanya rugi kita tu dah. Tengok tu dah saya katanya. Dan duka cita para puas itu. Aku dia kata tak ada berguna lah oleh sesanya dan duka citanya. Pada waktu itu, waktu mana? Pada waktu itu, yakni pada waktu akhirat esok. Yakni pada esok hari itu. Iaitu kena kepada hari akhirat tu dah. Sesal pun tak ada punya pasar dah. Tak ada guna apa duk kata sesal. Duk duka cita serabut fikir pada hari itu, pada hari akhirat esok. Sesalnya hidup buat benda hak suami hidup lari. Sesalnya tak taat suami hidup tak dunia dulu. Dah habis masa umur panjang lebar 70-80. Amal kebajikan lain malah nak buat dah. Lepas tu hak nak taat kepada suami sana itu malah nak buat juga. Sesal apa boleh lagi dah kita ni. Kita pun supaya dah sebagai orang musyakarah tahu. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Baca kita tu nak mengingat betul dah. Tu. Nak ingat di kalangan kita sana. Hak tahu dah alhamdulillah. Tak ada masalah apa. Boleh tahu pula sebagai takkid bagi dia. Kalau kita tak tahu lagi ni, pisah-pisah tahu lah. Jangan duduk saja, tak mahu nak ngaji, tak mahu nak usaha. Pahala ni di segi pengajian banyak. Banyak. Tuk Chong ada ilmu, ada menjelih orang mengajar. Orang mengaji. Kita duduk saja, duduk rasa benar, duduk pada hari saat ni tu. Rasa pelepah dah, tutup di atas kepala kita saat ni. Rasa lepah. Ngaji tak mau nak duduk tengok benda lain sia-sia hari ambil tangan gaya tu sak tanya tengok benda lain. Cuma pak ngajak gigi lu tak ada masa nak tengok asam. Tu tolong tak apa dah tolong kok titang apa dah kok check tolong. Tu tolong dek tak kebajikan je boleh kebajikan, tolong dek tak kejahatan je boleh kejahatan. Tu nak katanya ngaji sana itu ada banyak jalan. Hatu tengok wajib di atas para puas nanti. Nak tahu apabila hari akhirat esok. Duk sesah, duk duka cita pada hari itu sana itu. Tak ada jadi manfaat apa dah. Tak ada boleh apa dah kita sana. Habis dah. Le mati pak kita sana itu putus hak amal kita semua sana itu duk niat nak buat ketaat, duk niat nak buat kebajikan tak ada dah. Habis tengok habis. Dia katanya i'lam. Artinya arti i'lam bahasa Arab tu dia katanya ketahui olehmu. Tengok tu kitab ni katanya buat dengan lafaz i'lam. Panggil fi'il amma lah dia. Buat dengan fi'il amma sana itu. Dia katanya artinya ketahui olehmu. I'lam hendak ketahuilah olehmu. Tahu tak buat kita semua ni. Tahu apa dengan makna ketahui sini ni. Dia katanya i'lam ni dengan makna katanya belajar olehmu, ngaji olehmu. Hingga mu tu reti. Hingga mu tu pandai. Selagi mana mu tak reti, mu tak pandai, mu nak mengaji, mu nak tutup, mu nak cari jalan lah. Tu dah lafaz i'lam tu. Tu makna gitu. Ngajilah buat kita. Bakat ngaji. Tengok ni dia katanya. Ketahui olehmu bahawa sungguhnya dia kata. Ketahui gapo bahawa sungguhnya. Dia katanya ketahui olehmu fak kita semua. Mung ni kena tak fak kita lah dia. Mana fak kita hendak mengaji hak mungkalah hak kebalen ni dah lah. Hak belum lagi bersuami isteri, hak dah berkahwin, dah bersuami isteri dah kena wajib tahu. Kata apa? Bahwasanya ni akan bahwasanya derhaka para puas. Tu tengok. Pergi kepada retina maaf nak retina kalau duk tengok klip ni kalau WhatsApp nak tahu retina mata. Duk sakut tak tahu para puas. Ya sungguh. Dah. Ya sungguh. Hak dia atas para puai wajib atas setelah kita banyak sikit je gemek. Dia gemek pun tapi ganjaran dia sana tu banyak. Kalau dia buat duk lekak hak syarat tutup, dia boleh banyak. Retina sana itu. Tu tengok dia kata nah. Bahawa sesungguhnya derhaka para puai. Derhaka akan suaminya itu, suami para puai itu. Orang retina hidup derhaka kepada suami dia sana itu. Dia kata memberi petua oleh beberapa ulama. Ulama tu, ulama buat tubik hukum. Tengok ulama pakat-pakat buat tubik hukum, pakat-pakat ada beceh katanya Allah. Hukum berat setara mana? Para puas derhaka terhadap suami dia tu lagu mana? Dia kata iaitulah mana derhaka para puas akan suami saat itu tu. Setengah daripada dosa yang amat besar. Tu. Setengah daripada dosa yang amat besar. Dosa besar tu. Dah, dosa besar. Bukan ada dosa halus. Besar tak mana? Wallah alam. Nak tanya sana weh dosa besar ni. Biasa dengan tu duk ya. Orang mengajar dosa besar. Besar mana?
Yang kacau tanya lah. Tak boleh nak goyak. Besar-besar mana saat itu. Setengah daripada dosa besar. Dosa besarnya banyak perkara bunuh orang, zina, berjudi. Kok tu mabuk kaya. Tu masuk lagi puak campur. Dosa besar belaka tu syirik terhadap Allah tu dosa besar. Maka para puak orang tina hendak derhaka kepada suami. Tak taat suami dia saat itu. Masuk lagi campur setengah daripada dosa besar. Pada dosa besar ni ke mana? Kena tobat kenapa? Banyak perkara tu. Dia tu tak apa, siaplah. Tu setengah daripada dosa yang amat besar. Tu. Dia kata setengah daripada dosa yang amat besar jadi derhakalah ia perempuan itu sebab menegah akan suaminya. Dia kata setengah daripada dosa yang besar jadi derhakalah ia perempuan itu. Dia tu jadi derhaka tu. Tu. Suami perempuan ada derhaka akan suami dia santu jadi derhaka ia perempuan itu sebab apa? Sebab menegahkan. Sebab menegah akan suaminya, kena lari tok laki, tegah tok laki dia saat itu tu. Sebab menegah akan suaminya, suami perempuan saat itu. Menegah daripada mengambil kesukaan sama ada di wati atau lain daripada wati. Tengok. Pun suara ki boleh kata ni masuk ledah ke dia saat itu. Nak boleh masuk le campur dia tu masuk le dosa yang amat besar jadi derhaka perempuan saat itu. Wah, ki dia mula-mula sebab dia sendiri hidup menegahkan akan suami dia saat itu. Tegah daripada mengambil kesukaan. Tak panggil mek seronok ke lah. Mek keseronok ke tu lah. Tak ada orang banyak. Pehe-pehe je lah. Mana hak nikah dah. Dia tahu. Mek kesukaan sama ada di wati. Di wati ni bahasa Arab tu. Wati. Kalau bahasa leluhur kita kata berjimuk tu lah. Berjimuk. Tok laki nak kesukaan dengan sahabat. Nak wati ke atau dan lainnya. Lain daripada wati saat itu. Nak siung, nak pegang, nak jamuh, nak cubik, nak apa. Jangan. Tok lagi, tok dekat tok laki. Tak si. Paling belakang. Kepada tok laki dia saat itu. Tu pucah tu. Tu masuk dalam campur ada besar belaka tu. Hidup menegah lagu tu saat itu. Tu. Hidup menegah daripada suami dia saat itu. Tu. Banyaklah orang ni. Tino saat itu, payah. Payah sengerti dia. Kadang-kadang saat itu menikah dah duk tak seni. Tak moh itu laki tu kok. Duk sekali, duk dekat, tak moh. Tidur bilik suku-suku. Tok laki nak pegang, nak jamuh, nak buat tukar ni. Tak uwi. Tok laki nak ambil keseronok dengan isteri dia pun tak uwi. Duk mecok kok tukar ni duk jadi. Apa tu? Tu tak ingat kau. Tu masuk dosa besar tu. Kena jaga. Tengok je kata ni. Itu menegah saat itu daripada mengambil kesukaan sama ada di wati atau lain daripada di wati sama. Mana mesti contoh jawab. Misal mana? Seperti menegah ia akan suaminya daripada menjamuh. Ni misal. Seperti menegah ia perempuan sana. Menegah akan suaminya, suami perempuan sana itu menegah daripada menjamuh. Menjamuh tu dengan makna menjimak dia. Tu ngaji tu dia katanya menjamuh saat itu dengan makna menjimak. Tegah tak itu laki masuk dekat. Suami nak setubuh. Lari. Tu. Negah tak wi. Hak situ tu. Tu. Ingat dah. Itu dikatakan masuk lepas apa yang derhaka kepada suami dah tu. Tu. Suami nak lagu mana? Tak agak setara mana? Pak kita isteri ni. Kena wi. Wi pun tengok jugalah tu laki pun. Tengok bini tak agak kaca setara mana. Dia kasi nak bergurau dah. Bini tak agak kerja penat teh bebeh gila kosa apa tu. Ni banyak perkara dia kena buat. Pak kerja pun kena duk buat. Tu. Tu kena tengok lah. Tu kena tengok. Tu. Tu tengok dah. Tu mana? Seperti menegah ia akan suaminya daripada menjamuh. Menjamuh tu dengan makna kata menjimak dah. So, dan menyentuh pada bagai tempat daripada badannya badai perempuan sana itu. Kita sekat tak wi. Dekat tak usah sentuh bagai yang tepat daripada badannya badai perempuan sana itu. Tu ya tempat banyak perkara kita haitin tempat keseronok ke bagi orang tok laki sana banyak perkara. Cek situ puasa. Puasa nak cek situ cek sini balik tino sana itu. Tegah kita sebui kerana lagu mana. Kita sekat lelaki daripada nak ambil keseronok ke situ. Ingatlah katanya situ sana itu masuk dia. Derhaka dah.
Kena jagalah. So, habis. Dia kata pula, demikian lagi derhakalah ia sebab keluar daripada rumah. Dah keluar saat itu dengan tiada izin suaminya. Kita tengok tu. Demikian lagi derhakalah ia perempuan saat itu. Masuklah golongan perempuan yang derhaka saat itu. Kih dianya sebab keluarnya perempuan. Hidup tubik rumah keluar daripada rumah dia saat itu. Keluar dengan tiada izin. Dengan tiada izin suami. Ini dengan tiada izin oleh suaminya, suami perempuan. Tu baik rumah. Lon ni tak nak kecek dah. Nak pergi ke mana pang atau bang kat ni. Pasal dia kerja. Hek kau kerja. Tanya orang makan gaji apa tu kan. Bukan kat tok kecek tu ni katanya hak dia tu. Hak di atas suami tu kena tunai. Nak tu baik pada rumah. Mana tak kira kerja. Kau tu kau ni. Kena we tu laki tahu kata. Tu. Kena royak sikit sepatah. Dia tak sewi gigi, jangan kacau. Dia kata tak apa lagi. Dia izin, lagi tak apa. Tu. Tu ni atau keluar daripada rumah dengan tiada izin suaminya. Dia kata saat ni, sama ada suami itu hadir atau gaib. Suami saat ni tu, sama ada suami itu hadir atau gaib. Tak kira. Deh, suami ada duduk sekali dalam rumah, minta izin nak baik keluar. Ya ada, tak apa. Ya tak ada pun saat ni tu, dia kena tubik lah. Ni hawa tu lelaki tak ada pergi. Nak pergi mana pun ikut nak pergi. Jangan gaduh dia. Jangan gaduh ni tengok ni. Tu. Tengok dia kata derhaka lah sebab keluar rumah saat itu dengan tebah, dengan tak ada izin suami. Suami saat itu sama ada suami itu hadir atau tak kira lah. Ya tak ada. Tu. Jangan gaduh. Ya tak ada kena nanti tunggu siapa dia klik kena. Ni dok dia. Nak pergi mana pergi kok tu kau ni. Ya tak kira. Dah, nak pergi jahar kat sana tu kena royak we tahu sepatah dua. Tu tengok ni. Benda-benda halus gini ni kita tak ambil tahu sana itu beratlah kita sana itu. Popo perempuan sana itu muak popo sana itu terhenti tak izin suami. Nak tubik mana toh sana itu. Jagalah. Ni tu laki buat Allah bini tubik kat tak lah tak wasa buat tak wasa kan langsung. Nak pergi kerja mana nak pergi kok tu kok ni tak ada wasa kan langsung. Tak ada wasa berkata ni Allah. Hukum tutup kedak weh tak kita lagu tu kalau kita lepas shallow retina kita sana itu. Buat retina pun kena wajib tahulah. Nak tubik dia sana kena tahulah. Ada syarat tutup setara mana syarat dia royak gapo. Nak tubik mana tas sana tu nak minta izin daripada suami tak kira. Jauh dekat tak kira. Asalkan dia royak dia sepatah tak apa dah. Ketika dia ada kita royak dengan molek. Ketika dia tak ada kita jangan ada tubik. Nanti dia klik kena masalah. Nak pergi situ weh beh, nak pergi sini weh beh. Beh nak pakai apa, dek nak pergi beli. Kecek lagi lah. Habis. Atau keluar ia kepada majlis zikir. Atas pada kata keluarnya daripada rumah. Atas itu. Yang ni demikian lagi derhakalah ia perempuan saat itu. Sebab keluar ia perempuan. Hidup tubik saat itu. Keluar kepada majlis zikir. Majlis zikir, majlis orang hidup sebut nama Tuhan kena. Ada orang majlis tu, orang majlis ni dua haflah tu, haflah ni haflah kebajikan dalam majlis menyebutkan nama Allah menyebutkan akan nama Allah Subhanahu Wa Taala saat itu. Tu derhaka jugalah kalau dia saat itu tubikkan pergi kepada majlis zikir. Nama tu moleklah majlis zikir. Tak molek ke mana tubik majlis ada sebutkan nama Tuhan. Tu. Tapi derhaka juga dia saat itu. Maksud lagi orang perempuan yang derhaka juga kalau dia keluar saat itu. Kepada majlis zikir. So, atau kepada majlis belajar ilmu. Ilmu mana? Yang bukan fardu ain. Tu. Tu. Atau kepada majlis belajar ilmu yang bukan fardu ain. Tu yang ayat kait dah. Atau masuk dah ke? Gilah nak pergi majlis mana pun. Nak royak juga kepada tok laki kita. Nak royak jugalah kepada suami kita. Dah. Isteri ada tok laki dah. Ingat molek lah. Nak pergi mana kena royak kepada tok laki. Kena minta izin dia dulu. Nak pergi majlis zikir pun kena royak dia juga. Nak pergi kepada majlis mengajar. Majlis mengaji. Tu nama molek belaka tu. Majlis pun majlis menyebutkan Allah, majlis belajar ilmu. Ilmu mana? Ilmu yang bukan apa? Yang bukan hak fardu ain. Tu. Kita tahu nak mengaji tentang ilmu hak yang lain daripada fardu ain. Hak fardu ain tak apalah tu baik. Walaupun dia tak izin sekali pun boleh tu baik. Dah.
Ni majlis zikir, tubik tak minta izin kepada tok laki. Atau nak pergi majlis hak belajar ilmu yang bukan hak fardu ain. Gi molek lah ngaji sana itu nama molek. Tapi datuk laki tak izin, apa punya pasal? Masuk dah neraka tu. Tu. Masuk dah neraka tu. Tu. Ingat dah. Tafriq semua dia kata. Tafriq kepada majlis belajar ilmu sana itu katanya maka tiada derhaka ia keluar kerana belajar hukum haid dan nifas dan sekalian yang fardu ain. Ni tafriq. Dia katanya maka tiada derhaka ia perempuan saat itu keluar. Tu. Yakni keluar rumah dengan tidak izin suami. Tu makna gitu dah. Maka tiada derhaka ia perempuan saat itu keluar, yakni keluar daripada rumah dengan tidak izin suaminya saat itu. Kalau yang tubik saat itu. Tak jadi derhaka kalau dia tubik saat itu daripada rumah. Tubik tak jadi derhaka. Kenapa? Kerana belajar hukum haid. Tu hak yang wajib dek tadi dia kena tahu. Tu kena belajar hukum haid. Orang Tino pakat-pakat beritahu dek lah. Hukum haid ni ada lah. Bukan katakan semata-mata mari darah tu haid nama tu. Semata-mata mari darah. Dek royak, dek faham kata haid belaka. Ya orang Tino ni remek dah bagi dia saat itu. Ya ada darah istihadah. Ya ada banyak perkara lagi tu. Kena tahu saat itu. Bila hari pun tak pandai. Hitung hari pun tak kena. Mana hari cuci, mana hari semua. Nakak di antara he, apa tak kerti lagi. Dia pahal katanya, sebanyak-banyak he saya, apa suku-suku he saya malah, sebanyak-banyak ni hari. Galik pada galik, ni hari ni malah. Dia pahal gitu ya. Tapi ni katanya hukum he saat itu banyak lagi. Erti nak kena tahu. Dah. Hak dia, ialah kena mengaji tahu. Apakah ada suami yang tahu dah, hak tu lebih molek. Tok kerti nak sana tu, bak he tu dia wajib dah dia kena tahu. Kena tahu tak atau darah ni mari cak ni, he ke bukan he. Ni kata semata-mata mai darah tak semaya dah. Duk bayar tak he. Dak, ya ada juga. Semata kadang-kadang mai darah ni, wajib dah dia kena semaya. Tu. Hak tu bukan dah kata he masuk dalam golongan he dak tu. Dia ada sifat dia, ya ada warna dia pula he saat ni tu. Ya remek dah tu. Hak retin hak dia. Bagi dia lah kena tahu. Dia tu lebih tahu daripada orang lelaki tu. Dia tu terlebih aula lagi lah dia. Tu. Tu orang Tino tu kalau lah dia tubik sana tu supaya nak belajar ilmu hukum hak hukum he. So. Dan nifas pun supaya tu jugalah. Nak pergi belajar tubik lah rumah sana itu. Tak. Gapo? Tak ada royak kepada tok laki. Tak ada daripada izin ni daripada tok laki. Kalau lah dia pergi hak ni tak jadi derhaka. Tak masuk lagi golongan perempuan yang derhaka kepada suami. Mana? Dia tubik nak belajar hukum haid dan nifas dan sekalian ilmu yang fardu ain. Hak tu tubik boleh. Hak tu tubik boleh. Tak terhenti di atas dia katanya kena izin kau enak. Tak. Tu. Suami nak izin kau ya. Nak pergi ngaji ni. Abang ni nak pergi ngaji bab hukum haid ni. Jangan pergi dek weh. Duduk rumah dah bersik tertakut duduk rumah seorang ni. Ngaji reno lu, duk ngaji lama dah. Jangan lah. Jangan. Kalau dia kata tak sewigi sekalipun, dia tubik boleh. Tak masuklah katanya perempuan hak derhaka kepada tok laki. Derhaka kepada suami. Dia tubik nak mengaji tentang bab hebat nifas dan ilmu hak yang fardu ain. Hak tutup di atas kepala masing-masing orang mukallaf sana tu. Mana? Akidah pun tak kemah lagi. Fiqh pun tak ada lagi. Tak kerti bae nak tubik ngaji ni. Duk kacau sekak tak sewigi. Itu tak masuklah golongan perempuan yang derhaka kepada suami. Dah habis. Tu. Tetapi wajiblah dia kata. Sungguh perkataannya tiada derhaka saat itu dah. Tu. Tetapi wajiblah atas perempuan saat itu. Wajib di atas dia. Wajib di atas perempuan saat itu. Tetapi wajib atasnya keluar. Saat itu. Tetapi wajiblah di atasnya atas perempuan saat itu keluar. Wajib pula lah. Kalau nak sekak cara mana pun tak boleh. Sebab apa? Wajib pula tu bagi hukum tu. Kaca sekak saat itu. Nak pergi mengaji tentang hukum bab nifas. Dan ilmu-ilmu yang bersangkut dengan fardu ain. Tak lepas lagi. Puasa diri kita tak lepas lagi. Tu. Kena ngaji. Tu wajib pula tubik tutup lagu tu lah. Tu. Tubik belajar, tubik puasa. Wajib lah. Tu. Habis. Supaya apa boleh kata wajibnya? Supaya belajar ia perempuan itu akan segala hukum, segala fardu ain itu. Tu supaya apa? Supaya belajar ia akan segala fardu ain itu. Tu. Nak boleh ngajar. Itu apa dah? Lepas. Tutup teh akhirat esok. Syarat tutup tu.
Tu. Dah. Itu wajib pula lah kalau tok laki nak sekat setara mana sekalipun, wajib di atas dia tu keluar. Tak tahu lagi ni duk jahil lagi ni. Hukum tak tahu lagi. Hukum nifah tak tahu lagi. Dan ilmu lain pun tak ada lagi. Tu kena belajar dulu. Kena belajar dulu. Wajib pula tubiknya. Habis. Dan haramlah atas suaminya menegahkan isterinya, menegah daripada keluar. Tu tubik hukum tu pula. Dah haram. Haram saat itu atas suaminya, suami perempuan. Haram ke apa? Menegah. Yang ni oleh menegah. Kaca sekat tak suami bini tu baik. Bini kaca nak tu baik mengaji. Pak tetengin bak hebat nipah. Atau ilmu yang sakut pak dengan fardu ain. Tok laki duk kaca sekat saat itu. Tak sewigi. Yang katanya, haram di atas suami saat itu menegah. Yang ni oleh menegah. Menegahkan isterinya, isteri suami saat itu. Kaca tegah tak sewi tu baik. Tak sewigi juga. Kena-kena tak sewigi. Haram lah. Tu kaya dah. Dah mung tak kerti duk dia lah. Aku nak pergi ngaji. Ngaji. Salah tak gitu lah. Tuai tak kerti dah nak ajar tu. Nak ajar bini pun tak pandai. Bini nak pergi mengaji belajar tak sewi gigi juga. Haram lah dak tahliah sana itu. Dah menegahkan isterinya sana itu. Menegah daripada keluar dah. Keluar nak gitu tok ilmu sana itu. Kaca tegah pula tak leh lah. Maksudnya haram pula dah. Tak ingat. Kerana apa boleh katanya menegah saat itu atas isteri pada keluar. Ilak keluar saat itu kenapa? Kerana ia perempuan saat itu hendak menutup fardu ain. Tu. Kaca tegah haram lah. Dah. Dia nak keluar tubik saat itu supaya nak tutupkan ilmu kau. Mana sakut pak dengan fardu ain di atas dia saat itu orang mana? Kena tahu lah hukum haid, hukum nifas saat itu. Duk kaca tegah saat itu, dah haram lah di atas dia saat itu. Tak sebut keluar saat itu. Ia keluar saat ini kerana ia hendak menutup fardu ain. Tu ingatlah, bukanlah keluar saat itu untuk nak buat lain. Keluar boleh, keluar hendak menutup fardu ain. Tu. Dan ingat, jikalau tiada ia alim, tu. Jikalau tiada ia suami saat itu, tu alim ya saat itu. Jikalau tiada ia saat itu alim. Tu. Para tu laki dia saat ini tak tahu. Datuk laki tahu aja, datuk laki pula mengajar deh. Tu tengoklah hukum dia ada tu. Tengok dia kata, dan jikalau ada ia suami saat itu. Adapun jikalau ada ia suami tu alim. Tu laki pandai. Pandai mengaji jugalah, duk pondok pun ada jugalah duk mengaji. Duk pondok pun banyak tahu juga, tahulah bakning saat itu. Saat itu baik hukum katanya, dah. Wajib dia tahu tina tu nak tubik walaupun dia tak izin sekalipun. Tubik sana supaya nak tutup ilmu. Nak tahu kah hukum haid, nak tahu hukum nifah. Dan ilmu yang sakut dengan fardu ain di atas dia. Dia tubik dengan tak terhenti izin suami, dia tubik boleh. Bahkan kalau tok laki duk sekat haram. Dia tubik lagu tu tak apa. Tubik sana tu kalau lah tok laki tu tak reti, tak pandai. Bah ni muka be dia. Bah kalau tok laki reti, hukum dia lagu mana? Adapun jikalau ada ia suami satu alim, tok laki tahu pandai. Dia panggil babo ke eno, tok laki dia panggil ustaz ke eno. Tutup lagi pandai tahu tetangga sikit sebanyak. Haning ini. Saya wajib lah atas suami satu mengajar. Yang ni boleh mengajar. Wajib di atas tu laki lah mengajar lah. Hajar dia. Hajar akan isterinya, isteri bagi suami sana itu. Mengajar lah betina dia tik. Deh, bagi orang tahu tu lah. Orang tu laki yang mana orang tahu, wajib lah di atas dia tu mengajar isteri dia sana itu. Maka ketika itu, dia kata, ketika suami alim tu. Maka ketika itu, yakni suami alim saat itu, haramlah keluar perempuan itu. Keluar daripada rumahnya. Rumah dia saat itu, rumah perempuan saat itu. Tok laki pandai dah, duk kaca nak tubik ngaji luar. Nak masuk sangkong dengan demo. Haram dia tubik saat itu. Kaca reno, ada orang pandai dah duk dalam rumah tu. Ada orang pandai dah duk dalam rumah. Kaca nak tubik juga, haram lah lagu tu. Kalau lah tok laki kita tak pandai, kita nak tubik ngajar, tak ada apa lah. Ni tok laki duk ada pandai dah. Hati katanya kalau kaca nak tubik juga haram lah keluar perempuan itu, keluar daripada rumahnya, rumah perempuan. Dia kata pula, lagi derhaka lah ia. Dan jadi derhaka pula sebab angin ia daripada berpindah serta suaminya. Tu. Dia kata, lagi derhaka lah ia perempuan.
Dan jadi derhaka pula. Ha, tu tengok banyak kali duk ayat derhaka. Saat ni kata lagi derhaka iyo dan jadi derhaka pula saat itu. Kenapa? Sebab angan iyo para puai tu. Angin daripada berpindah serta suaminya. Ha, tu suami dia, suami perempuan itulah. Berpindah. Angin. Ha, tu. Berpindah. Tu laki hajak kok tu kok ni tak mau pergi. Ha, tu. Tu laki royak tak mau turun. Ha, tu. Tengok tu dia katanya lagi derhaka lah. Ia dan jadi derhaka pula sebab angin ia daripada berpindah serta suaminya. Ha, tu ingat dah, tengok tu. Ingat hak tu laki tu. Dia kena turut tu besar. Tok laki royak pun kena dengar lah. Tengok benar lah. Tengok benar. Tengok perkataan royak ke apa. Dia benar molek apalah. Kena turut. Wajib di atas isteri sana tu. Wajib di atas perempuan sana tu. Kena ikut. Tu. Alah, abai ku tak reti. Mengaji pun tak ada boleh mengaji. Jangan. Janganlah kata kena taat kepada suami yang mengaji. Suami yang tak mengaji. Kita kena taat juga. Reti apa. Duk gaji lah abai aku tak ada mengaji mana. Tak apa duk gini. Ikut pun nak kata, ikut pun nak oyak apa dia. Tak boleh. Nak jaga jugalah kita isteri ni. Dia bersakut di atas tok laki tu. Ni hawa tok laki jadi baba boleh baca kitab atau tok laki hak mengaji sikit kak. Awas nak taat. Tak mesti situ. Dia apabila kencewa tok laki, dia apabila kencewa suami kita, huduh jahat molek setara tak aleng tak aleng setara mana pun wajib dah di atas para puai sana itu dah kena taat dia tak lepas sama sekali. Tu tengok tu. Dan derhaka pula sebab menyelak ia. Tengok ni banyak kih dia sana itu. Kih nak masuk le golongan para puai yang derhaka kepada suami sana itu, kih dia banyak. Tengok setengah daripada setengah saat ni kita royak dah. Saat ni katanya berpindah kok tu kok ni. Tok laki hajak mi kok ni weh dek tak sadok gi. Dek jangan duduk di situ lah. Jangan duduk tinggal lah. Ben ni banyak malas. Kena. Jangan goyak. Tak lagi goyak lagu tu tak mau dengar. Tak mau. Tu dah payah tu kecil. Jadi kalau tu banyak deh. Dia kecil. Jadi kalau tu. Peh-peh lagi lah. Dah. Usaha itu. Tino saat ni tu. Ni dah. Kena jaga. Dia kata pula. Dan derhaka pula sebab menyelak ia akan bitu. Tu. Dan derhaka pula. Pula saat ni tu. Sebab apa? Sebab menyelak ia perempuan tu. Menyelak akan bitu. Itu rumah, hidup selak. Atau itu bilik. Mana? Menyelak saat itu ketika menghendak masuk suaminya kepada pintu. Nak murih, mengecak, mengaju. Koci rumah tak sebut lagi masuk. Atau koci bilik tidur. Koci lah pintu-pintu mana saat itu. Kih punya pasal katanya tok laki nak murih kepada tok laki. Tak percaya dengan tok laki dia. Duk ngon atau duk mecak macam-macam. Saat itu kita selok pintu saat itu si itu laki masuk. Tu masuk lagi dah kau lagi tu. Masuk lagi golongan derhaka lagi. Tu ingatlah. Jangan lagu-lagu mana pun. Betina ni yo. Dia tak ada dia tak ada panggil katanya. Kena jaga sungguh hak dia tu terhadap suami dia saat itu. Suami dia tu, Allah, kena taat sungguhlah. Dah. Kena taat. Besar hak suami saat itu. Tengok dia katanya. Derhakalah kalau perempuan saat itu tidak selak ke akam itu ketika menghendak masuk suami perempuan kepada pintu saat itu. Habis. Dan derhaka pula sebab mintanya akan tolaknya. Tu tengok. Dan derhaka pula sebab mintanya perempuan akan tolak suami. Nak balas sikit-sikit tolak. Tolak apa? Tolak. Tu tolak. Balas sikit sebanyak. Allah suruh tolak. 2 tolak, 3 tolak. Tu. Sikit tolak, 2 tolak. Minta apa dah tu. Tengoknya. Dia mari panas, dia mari nak marah. Jangan nak kacau lah. Tu orang Tino tu. Jangan. Dia apabila balas kat nak jadi selalu. Mu talak aku. Mu cerah aku. Tak sudah. Nak majlis. Nak pasah pula, minta pasah pula. Tu. Dia kata derhaka lah. Derhaka pula sebab minta nyonya suami, isteri saat itu akan tolak suami. Dia nak marah saat itu. Jadi gitu. Tu. Harai lah pula dia. Masuk lagi golongan orang derhaka kepada suaminya. Dan derhaka pula sebab masih mukanya para puai. Masih muka kama dia daripada bersihnya muka. Tengok orang Tino dah. Dengan baik-baiklah dia kata ni. Masuk lagi golongan orang derhaka kepada suami no. Hidup semasa muka dengan tok laki. Masih muka semua tok laki. Dia kata tu. Masih muka saat tu kama dia daripada bersih muka. Jangan siap dah kok tu kok ni.
Bos sebut tok laki panggil lak masai muka. Dek mekok ni weh. Anah mekok ni weh. Air muka tu berubah selalu dah. Apabila bunyi suara tok laki sana tu. Tok laki panggil sikit sebanyak sana tu. Allah. Masai muka tengok. Masai muka terhadap dengan tok laki. Sikit pun tak boleh dah. Nak muris setara mana. Tak kena setara mana kau ada tok laki. Tak boleh hati. Muka tu kena ada senyum semua. Tu. Tu tengok hukum syarak tu. Duk royak tu. Masai muka sikit tak boleh dah dengan tok laki tu. Masuk lagi golongan para puan yang derhaka dah. Tu kita takut tu. Pada akhirat esok tu. Takutlah dah. Tu mana katanya dia muka masih terhadap kepada suami saat itu masuk dari golongan para puan yang derhaka kepada suami. Habis. Dia kata lagi dan lagi beberapa banyak perbuatan yang jadi derhaka para puan, banyak lagi lah perbuatan yang jadi derhaka saat itu hak para puan saat itu akan suami bagi para puan saat itu. Dia kata banyak lagi lah, dia kata beberapa banyak perbuatan yang jadi derhaka para puan akan suaminya itu banyak. Tu dia kata tersebut di dalam kitab fiqh. Banyak lagi lah kitab arak-arak sana itu. Banyak lah deh perut royak. Tu. Kih dia nak boleh masuk dalam golongan derhaka. Orang tina tu derhaka kepada suami dia sana itu banyak lagi tersebut lagi kitab arak-arak. Hak disebut lagi kitab ni setengah daripadanya. Setengah daripada sana itu pun kalau tahu sana itu rasa berat lah. Berat jugalah. Tu habis. Dia kata pula, maka manakala berbuat oleh para puan akan sesuatu daripada segala yang tersebut itu, dan jikalau dengan satu lahzah sekalipun, nescaya tiada wajib atas suaminya memberi nafkah pada hari itu. Dan tiada pula wajib memberi pakaiannya pada masa itu. Tu dah. Masa pas sejarah masa kita dah mengaji kita tu. Sejarah sikit banyak sehari-hari ni. Last hari sana itu ada sejarah. Dah pakat-pakat muzakarah tentang ilmu sana itu. Maka hari ini kita mengaji tentang cara suami isteri. Kita bagi kitab muhimmah. Kitab muhimmah nak kecik habak suami isteri ni. Habis kita nak beradu sekat ni dulu lah. Maka makna kala tu nak beradu situ lah. Petanda molek dah. Dah tu sambung dengan isyak lagi. Mengaji kita tu sebagai nak takik lagi dah. Tu nak berat let mengaji kita tu baik dua kita buat dua cuang. Ni hari semua. 3 hari kita nak baca penawar, 3 hari lagi kita baca kitab muhimmah dah. Masa tu pukul 1.30. Pukul 1.30 hari lah lebih kurang. Lewat sikit sebanyak. Dia ada masa dia lah dah. Kadang-kadang nak sipek alak ni. We ada petai-petai, we ada pengajian sikit sebanyak tu. Lepas tu mana-mana penutup kita penutup ilmu kita hadap tengok ni. Hadap tengok, hadap belajar bersama saya, berkongsi sama saya. Minta tolonglah sebesar-besar hati dia. Minta tolong. Panggil. Kok like, kok share, panggil TikTok. Bukan nak boleh duit situ tu. Dia. Supaya nak tolongkan page kita, nanti boleh live page kita lagi. Boleh menghidupkan page kita saat itu. Boleh ada pengajian sikit sebanyak saat itu. Kalau saya tak tolong situ, unik Facebook ni ada deh. Ya akan katuk, ya akan kerak, ya akan tak boleh nak live lagi kita live page ni. Atau minta sebesar-besar hatilah deh. Untuk kita ada tengok satu. Minta tolong situ ya kita. Tak ada nak minta duit kali. Kalau minta duit. Dah. Kemudian katanya maka manakala berbuat oleh para puan akan sesuatu san itu. Apa tu kata dah. Kemudian katanya wallahu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah.